Hello guys, welcome back to my channel Jessica Joseph. Sebelum tu jangan lupa kamu subscribe, share, dan like setiap punya video. Okay guys, hari ni kita nak bercerita tentang asrama. Sebenarnya dah banyak dah cerita tentang pasal asrama ni, tapi itulah setiap jalan cerita dia berbeza guys. Okay guys, cerita ni kawan saya yang bagi, so saya akan ceritakan untuk kita semua pada malam ini. Kiranya dalam pukul berapa dah ni? Ke 10 malam. Okay guys, dia cakap dekat sini dia terpaksa nak ceritakan kisah seram dia untuk sebagai tatapan ataupun renungan untuk kita semua. So dia terpaksa untuk beranikan diri untuk kongsikan dengan kita semua lah. So saya sini untuk menceritakan dekat kita semua. Guys, abaikan begini yang keluar. Kisah ni berlaku kira-kira dalam 5 tahun yang lepas. Waktu tu dia ni masih dalam tingkatan 2 macam tu lah. And then dia ni stay dekat asrama. Dia ni pula guys terkenal dengan sifat jenis yang tak reti nak takut dengan benda tu. Dari sejak kecil lagi, sebab dia ni telah diajar oleh bapa dia sendiri untuk tak takut dengan benda-benda macam tu lah. Menurut apa yang bapa dia cakap, hantu ni ataupun syaitan ni nak pegang pun tak boleh, apakan lagi nak kena cubit. Itulah yang selalu diperkatakan oleh bapa dia ni dekat dia, yang buat dia ni berani sampai sekarang. Walaupun hakikatnya dia ni adalah seorang perempuan yang lemah lembut. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan cerita kita. Sekolah dia ni terletak di kawasan yang boleh dikatakan indah lah, selesa macam tu. Lagipun dekat tempat kawasan asrama dia ni adalah tempat perkampungan, penuh dengan perkampungan lah guys. Manakala dia punya asrama ni tinggal dalam kawasan sekolah lah, bukan dalam kawasan kampung. Cuma dia dikelilingi oleh perkampungan lah macam tu guys. Kiranya kawasan tepi tu kampung, kawasan tepi tu ini. So senang lah untuk dorang pelajar-pelajar asrama ni pulang balik ke rumah setiap ujung minggu lah kiranya macam tu. Kebetulan juga pada masa tu sekolah dorang ni bercadang untuk membuat satu bangunan baru. Kiranya dorang pihak sekolah tu nak tambah lagi satu bangunan untuk dorang senior-senior yang contohnya zaman dulu kan guys, dia sampai tingkatan 1 sampai tingkatan 3 saja. Kalau dia lulus dekat tingkatan 3, dia akan naik ke tingkatan 4. Itu zaman dulu. Sekiranya cerita ni mengisahkan cerita zaman-zaman dulu lah guys. So sekarang kan sekolah dah ada tingkatan 5, 4. Dulu dia hanya ada tingkatan 1, 2 dan 3. Cikgu saya pun pernah cakap yang orang punya sekolah dulu sampai tingkatan 3 saja. Kalau dia lulus dekat tingkatan 3 ni guys, dia akan naik ke tingkatan 4. Kiranya itulah semester dorang. Dorang ada 5 semester ataupun 3 semester. Macam tu. Disebabkan sekolah dia ni tadi ada 3 semester saja, sebab tak ada lagi bangunan untuk semester yang seterusnya lah guys. So sekolah dorang pun telah bercadang untuk membuat satu bangunan lagi untuk semester yang terus-terusnya lah. Kiranya kalau dia lulus dekat semester tu, dia akan naik ke semester yang macam tu. Dia tak macam zaman sekarang guys. Sekarang ni dah ada tingkatan 1, 2, 3, 4, 5. Kiranya macam tu. Sekarang ni kalau kita gagal dekat tingkatan 1, kita boleh naik tingkatan 2, kita boleh naik tingkatan 3. Macam tu guys. Tapi dorang zaman ni dulu, dorang hanya ada 3 saja. Kiranya itu bukan tingkatan lah bagi mereka, itu adalah semester dorang dulu-dulu. So kalau dia gagal dekat tingkatan ni, dia tak boleh naik tingkatan ni. Kiranya macam tu lah guys. Itu adalah penjelasan untuk dorang punya semester tadi tu. Setelah dipersetujui oleh pihak sekolah, jadi kerja-kerja yang membina pun dilakukan bersebelahan blok asrama perempuan yang lama. Pada mulanya pembinaan tu berjalan dengan lancar, dan sehingga suatu hari tu petang tu guys, budak ni nak balik ke sekolah kira-kira dalam jam 3 petang. Okay guys, disebabkan terlampau bising, ada gangguan sangat dekat sini, so saya terpaksa macam ni. Tak apa, itu bukan penghalang untuk kita teruskan cerita kita. Okay guys, dorang ni tadi dah sampai dekat asrama. So dorang
terus tukar pakaian. Sebab plan dorang ni tadi nak pergi turun main bola tenis dekat gelanggang yang berdekatan dekat situlah masa tu. Sewaktu dorang ni nak turun ke bawah tadi tu guys, tiba-tiba terdengar suara lelaki menjerit dan diikuti dengan dentuman yang kuat guys. Dorang ni tadi dah memang syak yang bunyi itu datang dari arah pembinaan tersebut. Tanpa buang masa, dorang pun terus pergi ke tapak pembinaan tersebut. Bila tiba dorang dekat situ guys, dorang terkejut. Dorang dapat tahu salah seorang dari pekerja pembinaan tadi itu jatuh dari atas bangunan. Manakala kawan-kawan pekerja tadi itu terus pergi menghampiri dia masa tu. Guys, yang lebih mengejutkan dia dekat sini, seluruh badan pekerja tu tadi penuh basah dengan darah. Masa tu guys, budak tu dah memang syak yang pekerja tu dah mati. Disebabkan dia nampak keadaan pekerja tersebut, kepala hancur habis guys. Manakala kawan dia yang seorang ni tadi, kan diorang ada 4 guys, salah seorang daripada kawan dia ni tadi pengsan masa tu. Budak ni tadi masih terpaku dekat situ guys. Okay guys, untuk dijadikan cerita, hari pun dah menjelang waktu malam. Dorang ni tadi tak dapat nak tidur dengan tenang. Tambah lagi mungkin disebabkan dorang baru pertama kali tengok kejadian tadi tu. Tapi nasib baiklah guys, ada seorang warden dorang ni nasihat dorang supaya untuk bertenang saja masa tu. Dan jangan fikir yang bukan-bukan lah masa tu. Itu adalah nasihat daripada warden mereka masa tu. Tapi yang budak ni tadi guys, dia memang tak dapat nak move on dari kejadian petang tadi tu. Sebab dah lah depan mata lagi tu guys, baru tadi petang tengok, memang tak dapat nak tidur malam. Yang buat budak ni tak dapat nak move on dari kejadian petang tadi tu guys, disebabkan dia tengok seluruh badan pekerja tu bagi dia sangat mengerikan lah pada masa tu guys. Dia coba untuk lelapkan mata dia masa tu guys. Tiba-tiba dia terdengar bunyi macam ada something yang mendekat dia masa tu. Masa tu dia tengok sekeliling dia guys untuk cari benda tu. Hidung dia mula terhidup bau yang sangat kuat guys, macam bau something yang tak kenal lah guys. Dia cakap masa tu macam bau darah pun ada, macam bau hanyil tu pun ada, macam bau busuk pun ada masa tu guys. Yang lebih mengerikan guys, dia tengok ke atas. Bila dia tengok ke atas guys, dia nampak darah mengalir dari kipas siling. Guys, seram pula kan guys. Saya pun macam sorang-sorang ni kan. Dia cakap banyak gila darah time tu guys. So dia ni tadi coba untuk beranikan diri dia nak bangun dari katil lah guys. Tiba-tiba mata dia ni tadi guys tertumpu ke arah kawan dia yang pengsan tadi tu. Dia mengucap time tu guys, dia nampak ada beberapa orang berjubah kuning sedang menghampiri kawan dia tu tadi. Ais, seram pula. Jadi dia ni tadi beranikan diri dia untuk pergi dekat dorang tu. Kawan-kawan dia yang sedom dengan dia, yang sebilik dengan dia tadi guys, semuanya dah pun terbawa dalam mimpi. Dengan yakinnya guys, dia pergi pula tegur dorang yang berjubah kuning tadi tu. Siapa anda semua? Dorang berjubah kuning tu tadi guys langsung tak menjawab apa-apapun. Budak ni tadi guys, dia ada syak dah. Dia ada syak something, tapi dia beranikan diri lagi nak pergi pegang salah seorang daripada orang yang berjubah kuning tadi tu. Wis, berani juga dia kan. Kalau kita tadi memang tak lah kita kan, tapi budak ni dia sangat-sangat berani. So itu dia cakap tadi guys, dia memang dari kecil lagi kena ajar bapak dia supaya untuk tidak takut dengan benda-benda macam ni lah. Lepas tu guys, dia pergi pegang salah satu daripada dorang, kan, tetapi guys, tangan dia dengan tangan dorang tu tembus, tidak bersentuhan. Dia tak macam dia sentuh, tapi tembus, macam kita tengah sentuh angin. Angin kan, mana kita dapat sentuh angin? Kiranya macam tu. Untuk dijadikan cerita, dorang yang berjubah kuning ni tadi guys langsung tidak menghiraukan kehadiran dia dekat situ. So dia tu tadi pun guys blur lah.
Lepas tu guys, orang yang berjubah kuning tadi tu bangun dari katil kawan dia yang pengsan tadi tu, menuju ke tingkap yang bertentangan dengan tempat kemalangan petang tadi. Dia dapat tengok dengan jelas guys. Tak mungkin mimpi kan, yang dorang tu tembus dari dinding. Dalam dia yang masih terpegun ni tadi guys, tiba-tiba ada seorang kawan dia ni tegur dia masa tu. Rupanya guys, bukan dia seorang je yang tengok kejadian tersebut. Kawan dia ni pun ada ternampak juga kejadian yang sama. Cuma kawan dia ni tak berani nak bangun, so takut kan. Dia ni tadi budak tu berani, yang kawan dia tu tak berani. So dia terpaksa untuk diamkan diri sampailah benda tu pergi, baru dia bangun. So kawan dia ni tadi guys datang terus peluk dia dengan menangis-nangis tu. Dia peluk dia tadi, budak tu. Kawan dia menangis peluk dia sebab rasa takut guys. Dia tahan dekat katil sebab takut benda tu. So budak tu cobalah untuk tenangkan kawan dia tadi tu. Berapa minit kemudian kawan dia tu pun dah okey. So kira okey, baru budak tu rasa lega lah. So, kawan dia dah okey kan. Kalau kawan dia masih takut tadi, dia pun rasa macam risau juga kan guys. Okay guys, pada keesokan harinya dorang ni ceritalah dengan kawan-kawan yang lain macam biasa. Apa yang kita tengok kan, apa yang terjadi, kita terus cerita dekat kawan-kawan kita kan. Macam tu lah kes dia ni. Dia terus cerita macam tu. So cerita lah dorang tadi tu, masing-masing ada pengalaman masa tu lah. Menurut cerita kawan dia ni guys, malam kejadian tu dia ada nampak dua orang lelaki yang berjubah kuning tadi tu nak pukul budak tu dengan kayu tas dari arah belakang. Tapi dorang tak berjaya guys, sebab kena halang salah satu daripada dorang. Masa tu dia betul-betul terkejut guys bila dengar kawan dia yang takut tadi tu cerita kejadian malam tu. Tapi dengan rasa yang masih tertanya-tanya tadi tu guys, dia pun terus tanya kawan dia untuk kepastian ada tak orang tengok apa yang dia tengok malam kejadian tu. Tapi guys, apa yang lebih mengejutkan lagi, bila kawan dia ni jawab, dia tak nampak pun apa yang si budak tu nampak malam tu. Pelik kan guys? Macam mana boleh berlaku peristiwa dalam waktu yang sama tapi berlainan keadaan? Okay guys, untuk dijadikan cerita, masa tu laki-laki yang berjubah kuning tadi tu melayang ke angkasa sejak dorang tengok pada malam tu. Angin malam semakin dingin, suasana semakin seram. Dia dengan kawan dia ni tadi guys masih juga tak dapat tidur waktu malam. Tiba-tiba seorang menjerit macam kena serang something lah dari tingkat atas asrama, serentak dengan bunyi dentuman yang kuat guys. Masa tu dari arah dom atas. Jadi apa lagi, budak ni tadi terus pergilah keluar. Dia tengok penghuni-penghuni bilik lain ataupun dom lain semua berada dekat luar. Masa tu masing-masing tertanyalah guys apa yang berlaku. Jadi warden dorang ni pun datang dan tertanya-tanyalah juga masa tu. Suara jeritan tadi tu guys semakin menjadi-jadi. Kali ni bukan seorang tapi beramai-ramai. Tanpa bermasa guys, warden dorang ni pun minta sesiapa yang berani untuk ikut dia pergi naik ke dom atas. So budak yang berani ni tadi dengan kawan dan 5 orang yang lain pun ikut warden dorang ni naik atas. Bila tiba dorang dekat dom atas tadi guys, tingkat atas tadi tu, dorang tengok yang penghuni bilik atas sedang merangkak di kaki 5 guys, macam biawak tu. Uish, ni memang seram guys. Kalau saya yang tengok guys, memang saya akan lari terus kot, tak ada saya dekat situ lagi. Tapi mereka budak ni dengan warden ni beranilah. Masa tu tadi guys, budak ni mengucap panjang. Dorang coba untuk tangkap penghuni-penghuni dom bilik atas tadi tu, tapi gagal sebab bilangan dom atas tu guys lebih ramai lagi daripada dorang yang nak tangkap ni. So tanpa membuang masa, warden ni tadi mengarahkan yang lain untuk minta bantuan warden lain lah guys masa tu. Tapi guys, yang kesian dia
masa tu bantuan yang mereka harapkan tadi tu guys sia-sia saja, sebab tak ada seorang pun warden yang terjaga masa tu. Jadi dorang ni tadi guys mula rasa macam risau. Siapa tak risau kan kejadian macam tu? Mesti risau kan? So bilangan penghuni bilik atas tu ataupun dom atas tadi tu guys, makin banyak yang kena rasuk. Kira-kira dalam 11 orang macam tu guys. Dan bersama dengan satu dom yang berkenaan lah. Yang paling mengerikan dia masa tu guys adalah dorang penghuni tu yang kena rasuk tadi tu, dorang menjerit punya melolong sampai ada yang mengilai masa tu. Sangat seram guys. Kalau saya dekat situasi macam tu memang taklah saya mungkin terkencing, mungkin saya dekat seluar. Dorang ni tadi terpaksa mengepung yang kena rasuk tu, manakala si warden dorang tadi tu tak tahu nak buat apa lagi. So dia minta semua baca saja ayat-ayat suci yang dorang ingat lah masa tu guys, sambil dorang mengawasi penghuni-penghuni yang kena rasuk tu tadi. Keadaan pun semakin teruk, makin kelam kabut. Bila ada yang kena rasuk tu mula bertindak liar ataupun ganas masa tu guys. Dorang mula lari turun tangga. Dorang ni tadi dah tak tahu nak buat apa guys masa tu. Nak tangkap tapi dorang tak mampu. So dorang sikit saja masa tu guys. So dorang ni tadi mampu berserah saja lah. Manakala yang dekat bawah tadi guys, dorang dah mula dah goncang pagar yang memagari kawasan asrama dorang. Masa dorang tengah busy tengah kecoh robohkan pagar dorang tadi tu guys, budak yang berani ni tadi terpegang salah seorang daripada mereka. Dia rasa macam badannya ni kena macam ni lah guys, goncang-goncang dengan begitu kuat masa tu. Jadi dia mulalah baca-baca ayat-ayat kursi tadi guys. Bila dia toleh ke arah budak yang dia pegang tadi tu guys, kegilaan tu semakin menjadi-jadi guys. Seram pula kan. Tiba-tiba budak yang dia pegang tadi tu guys, sambil dia baca ayat kursi tadi guys, dia tengok budak tu guys terus pengsan. Bayangkan. Sedangkan budak tu tadi ikut dorang ni pergi robohkan pagar asrama dorang tu. Bayangkan guys. Bila dia sedar yang dia baca ayat-ayat kursi yang tadi berkesan, so warden minta supaya dorang pun beramai-ramai lah baca ayat kursi sambil menatap ke arah penghuni-penghuni yang kena rasuk tu tadi guys, yang dorang tengah jaga tadi tu. Lalu dorang tadi tu pengsan juga guys. Seraya dengan bunyi azan subuh juga masa tu guys, berkumandang dengan sayupnya masa tu. Panjang juga cerita ni guys. Bila mau habis ni? Seram pun adalah juga, tapi dia punya ini adalah kisah dia lah guys, pengalaman dia dekat asrama. So kita ceritakan. Pagi tu guys, ramai di antara mereka yang tak turun ke sekolah sebabkan terlampau letih. Bayangkan satu malam tu dorang tak tidur disebabkan kejadian tersebut guys. So budak ni tadi kan guys, budak berani ni tadi, dia tanya dorang yang penghuni-penghuni yang kena rasuk malam tu, korang nak tahu apa yang mereka jawab? Dorang jawab yang malam tu guys, dorang dah tidur punya lena malam tu. Bila dorang cerita kejadian malam tu guys, kejadian yang dekat dom atas tu, semuanya terkejut guys, sebab tak ada seorang pun yang sedar kejadian malam tu guys. Dorang cakap dorang hanya tidur lena, dah terbawa dalam mimpi dah pun masa tu dorang cakap. Yang bunyi menjerit tu pun dorang tak ada guys. Korang bayangkan, memang seram guys. Okay guys, untuk dijadikan cerita di sini, malam tu dorang, okay guys, sebab terlampau panjang cerita ni kan, so kita singkatkan lah. Panjang tambah seram. Jasa seorang-seorang ke rumah ni guys. Tak adalah. Malam tu guys, dorang mula untuk buat sembahyang hajat, beramai-ramai untuk minta dijauhkan dari sebarang hal yang berlaku lah guys. And then pengetua dorang ni pun ada bagi nasihat untuk dorang supaya
tak ingat balik apa kejadian berlaku masa tu. Menurut peristiwa tersebut hanyalah untuk menguji kesabaran orang masa tu lah guys. Okay guys, saya tak dapat nak jelaskan sama ada peristiwa tersebut ada kaitan dengan kematian pekerja di tapak pembinaan tersebut. Okay guys, kesimpulan dari dekat sini, cerita ini mengisahkan kematian pekerja tersebut telah dirancang oleh abangnya sendiri, dan roh dia ni tadi cuma nak tuntut bela dari orang-orang supaya roh dia tenang dekat sana guys. Itu saja cerita kita untuk hari ini guys. Jangan lupa kamu orang subscribe, share and like sepunya video. Bye bye.